La yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun. Sahabat-sahabat tidak nampak satu amalan yang ditinggal jadi kafir selain daripada tinggal salat. Hadis ini riwayat oleh Imam Malik. Maaf. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Hak Malik hak atas tadi. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah ditanya tentang wanita yang tidak salat. Maka kata Sayyidina Ali, siapa yang tidak salat maka dia tidak beragama. Mudah ya jawab. Demikian juga kata-kata Abdullah bin Mas'ud, orang tak semaya, orang tak ada agama. Tengok di muka surat yang seterusnya. Kita berpindah pada pandangan ulama pula. Hak tadi pandangan sahabat dan tabi'in yang mengatakan orang tak semaya tidak beragama. Kata Ibnu Hazmin, Ibnu Hazm ini Abu Muhammad Ibnu Hazm ini seorang ulama dalam mazhab Zahiri. Dia kata apa? Tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang mengakhirkan salatnya dari waktunya yang sebenar, dan juga membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Sama ada kita bunuh betul, pancung tengkok dia, atau kita bunuh karya dia. Tengok orang ni apa-apa, kita buat fitnah pada dia yang menyebabkan dia jatuh dan sebagainya. Ingat baik-baik ni, bahaya ni, dosa ni. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, sesiapa yang meninggalkan salat maka sungguhnya dia telah menjadi kafir. Demikian pula pendapat Ayub As-Sakhtiyani. Ini semua ni ulama-ulama yang hebat. Ayub As-Sakhtiyani kata, Ibrahim Nakhai kata, dan kata Aun bin Abdullah ni, sesungguhnya seorang jika telah memasuki alam kubur maka yang ditanyakan adalah tentang salatnya. Ada dalam hadis tadi ada kan? Dan itulah yang ditanyakan pertama kali. Dan jika telah lulus maka dilihatlah pada amalnya yang lain. Dan jika salatnya tidak memenuhi syarat maka amal yang lainnya tidak dilihatnya. Jadi dia kata di sini, dalam hadis yang disebut pulanya, jika seorang salat pada awal waktunya maka salat itu naik ke langit merupakan cahaya hingga berhenti di aras. Lalu salat itu memintakan ampun untuk pelakunya hingga hari kiamat. Jadi dia kata hadis-hadis di sini ni banyakkan hadis yang dalam muka surat ni semuanya hadis-hadis yang telah dinilai oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Iraqi. Dia kata hadis ini hadis semuanya hadis yang lemah. Jadi kita terus pergi kepada muka surat yang seterusnya. Jadi inilah di antara susahnya bila kita baca buku-buku yang tidak ditahqiq dengan teliti, iaitulah tentang kedudukan hadis. Hadis ni satu benda yang bahaya. Nabi SAW beritahu, siapa dia kata kepada benda yang aku tak kata. Kita kata qala Rasulullah, kata Nabi SAW, Nabi tak kata, orang ini telah mendusta ke atas Nabi. Ini yang berat. Sebab itulah kita nasihat sangat-sangatlah kepada muslimin dan muslimat, nak baca buku-buku, carilah buku-buku yang betul-betul dipasti kesahihan hadisnya. Sekarang ni banyak tersebar buku-buku kelebihan Rajab, Sya'ban dan Ramadan tu. Buku tu kebanyakan hadis dalam tu hadis palsu. Haram baca dia. Karena hadis itu tidak diiktiraf, tidak dijumpai, tidak ditemui dalam kitab-kitab hadis. Kita duduk baca, kita duduk syarah pada orang. Tak boleh. Hadis ni kita nak kata Nabi kata, biar kita pasti sanad dia betul tak betul. Jadi kalau kita main hadis belakang semua orang berat. Sebab itulah dalam disiplin ulama Islam ini dia ada satu ilmu, nama dia ilmu hadis. Ilmu hadis ni ilmu yang membincang tentang hadis ni, sahihnya, dhaifnya. Itu dipanggil dia. Baik. Jadi orang kata, kenapa pula ustaz baca kitab ni? Buat menyusah baca kitab lain? Tak. Dengan kita baca ni kita tahu yang mana kita boleh ambil hadis-hadisnya, yang mana kita tinggalkan. Jadi pada itulah pelajar-pelajar semua kena bawa lah pensel tanda hadis ni tak sahih, pakah selalu. Tak payah kita baca. Hadis sahih kan banyak, kenapa nak cari yang tak sahih? Baik. Faslun, mata yu'marus sabiyyu bis salah. Bila ke seorang kanak-kanak itu disuruh melakukan salat? Bila kanak-kanak ini disuruh salat?
Menurut riwayat Abu Daud, Al-Imam Abu Daud, di dalam kitab sunannya, Sunan Abi Daud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin, fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk melakukan salat ketika umur 7 tahun. Nak latih anak kita umur kecil. Kata orang betul buluh ni biar dari rebung. Dan jika telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia kalau dia tak salat. Jadi pukul tu bukan kuat sangat. 10 tahun ni boleh pulah telinga dulu. Bangun, maya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, artinya perintahkan muru auladakum bis salah wa hum abna' sab'. Perintahkan anak-anakmu salat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka kerana meninggalkan salat pada usia 10 tahun. Ingat ni, anak-anak kita umur 10 tahun ni sudah boleh dipukulkan. Beli rotai kecil-kecil sakut dinding. Siapa tak salat tu biar bunyi rotai tu bunyi. Jangan mudah nak piak lah, jangan mudah dipukul dia. Tapi beri peringatan dalam masa 10 tahun. Juga pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam usia 10 tahun. Jadi kena asingkan. Umur 10 tahun, asingkan anak laki-laki dengan perempuan, jangan tidur sekali. Sebab apa? Pasal itulah dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa orang perempuan yang paling cepat haid dia umur 9 tahun. Jadi 10 tahun tu orang sudah mari haid. Sudah mari haid ni mana orang sudah boleh kahwin. Imam Syafi'i kata dalam cerita dia, dikata orang yang paling muda jadi nenek. Orang yang paling muda jadi nenek yang aku tengok umur 21 tahun. 21 tahun sudah jadi nenek. Sebab apa? 9 tahun mari haid, mana dia kahwin. Setahun umur 10 tahun sudah boleh anak. Boleh anak pera pula 9 tahun, 19. Umur 20 tahun kahwin pula umur 20 tahun. Macam tu. Dia kata orang perempuan yang paling muda aku tengok orang boleh cucu umur 21 tahun. Kita sini 21 tahun tak tahu ke mana lagi. Tunai pun tak ada lagi. Nak kata apa dunia nak kiamat ni. Baik. Kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, dia ada kitab dia syarah pada Sunan Abi Daud, dia kata apa? Bahawa hadis ini menunjukkan tentang besarnya seksaan jika telah dewasa lalu meninggalkan salat tersebut. Jadi umur 15 ni tak boleh lagi. Tak boleh dah. Dan sebahagian sahabat Imam Syafi'i telah berbeza pendapat tentang wajibnya dibunuh orang yang meninggalkan salat dengan sengaja setelah mencapai umur dewasa. Mana umur 15 tak semaya, kena bunuh. Sebahagian mereka berpendapat bahawa jika seorang muslim meninggalkan salat maka harus dipukul, iaitulah pada usia yang belum dewasa, belum balik lagi, kita pukul dulu. Demikian menunjukkan bahawa seorang itu akan dikenakan suatu hukuman jika telah dewasa. Kena dewasa kena, iaitulah hukuman lebih berat daripada pukulan, dan tidak ada sesuatu yang lebih keras daripada dikenakan hukuman bunuh pada orang tak sembahyang. Dan telah berbeza pendapat di kalangan para ulama tentang hukuman orang yang meninggalkan salat. Tengok ni, tanda kat tepi kita, hukum orang tak sembahyang. Apa hukum menurut pandangan ulama setelah kita dengar beberapa hadis yang jelas mengatakan tak sembahyang bukan Islam, putus hubungan dengan agama. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia kata apa? Bahawa orang yang meninggalkan salat iaitu dipancung lehernya dengan pedang, bunuh hukuman dia. Baik, bunuh kerana apa? Ini soalan yang kedua. Kemudian mereka berbeza pendapat dalam hal kekafiran mereka jika meninggalkan salat tanpa uzur, halangan, hingga waktu salat itu telah habis. Jadi ulama kata hukumannya bunuh. Bunuh tu kerana apa?
Kata Ibrahim An-Nakhai, Abu Ayub As-Sakhtiyani, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih, bahawa orang yang meninggalkan salat itu kafir, maka kita bunuh tadi, bunuh kerana murtad, bukan bunuh kerana lain. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dia tidak kafir selagi dia tidak ingkar. Baik, kenapa musuh bunuh kalau tidak kafir? Bunuh had, bukan bunuh kafir. Apa beza pula bunuh had dengan bunuh murtad ni? Apa beza? Bezanya, orang yang dibunuh murtad kena bawa dia ke kubur orang kafir. Orang yang bunuh had boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Itu yang beza dia. Dan bini dia masih lagi boleh saka. Tapi kalau bunuh murtad, habis saka dia pun tak ada dah. Sebab dia kafir, wal-iyazubillah. Cuma nak beritahunya, dua-dua pandangan ini, sama ada bunuh kerana kafir atau bunuh kerana had, dua-duanya kata hukumnya al-qatlu, pancung kepala orang tak semaya. Berat tak berat? Berat. Kalau tuan-tuan balik balas dengan anak tak semaya, puas hati setelah kita dengar hadis-hadis yang begini besar. Dia kata, ustaz nak pecah belah keluarga orang. Pecah belah keluarga apa? Ini syariat Allah, bukan nak pecah belah. Bukan nak pecah belah manusia. Pecah belah ni benda yang tidak ada asas. Tapi hak ni hukum tu Allah. Nak pecah belah apa? Kalau mu sayang aku, maya. Kalau tidak, tawakal Allah. Gila bumi tu helwah. Tak payah duduk atas rumah aku. Dalam kitab Muniatul Musalli yang kita baca, Syekh Daud kata tidak ada kebajikannya kamu membiarkan anak-anak yang tidak semayang itu duduk bersama dengan kamu di rumah kamu. Tak ada kebajikan, maka halau mereka daripada rumah. Tengok dalam kitab Muniatul Musalli, sangat jelas perkara ini. Rakaman kita Muniatul Musalli sudah ada, alhamdulillah. Tuan-tuan boleh dengar balik, tengok balik apa pandangan ulama tentang masalah ini. Hal tersebut berdalil kepada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang terjadi di antara kita dengan mereka, kaum munafik, adalah dalam hal mengerjakan salat. Maka sesiapa yang meninggalkannya, dia telah menjadi kafir, wal-iyazubillah. Hadis tadi kita dah sebut dah. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Perbezaan di antara seorang muslim dengan orang kafir adalah sembahyang. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Habis bab hukum salat, kemudian ambil pensil tanda bahaya akibat meninggalkan salat. Dengan hadis yang disebut artinya, ni sesungguhnya orang yang menjagakan salat 5 waktu, maka Allah akan memberi padanya dengan 5 macam kemuliaan. Satu, siapa melalaikan salat, dia mendapat berbagai-bagai seksa di dunia. 5 pula, bencana lepas mati. 5. 3, dan bencana dalam kubur. 3 perkara. Boleh katakan hadis ni tersebar luas, tertulis dari kertas-kertas dinding. Bahaya orang tak semaya ni. 5, 3, 3 dalam kubur, luar kubur. Tuan-tuan tanda di situ. Ulama kata apa? Muhakkik kitab ni kata apa? Hazal hadis lam yasih anin nabi. Hadis ni bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azahu Suyuti fi zailil mawdu'at ila ibn Najjar fi zaili tarikh Baghdad summa naqala 'anil mizan hadza hadisun batilun. Tulis ini hadis palsu. Tulis kat tepi tu. Jangan dibawa, jangan diulas, jangan dicerita kepada orang akibat-akibat salat yang ada ni. Cukuplah akibat yang paling besar sekali bila orang tu kafir tak semaya. Padahal dah. Kau tak cukup lagi. Ada lebih besar dosa daripada kafir? Tak ada. Syirik pada Allah Ta'ala, kafir, dosa paling besar sekali. Cukup dengan hak tu ya. Sebutir. Tak payah duduk bawa cerita-cerita yang tidak betul ni. Dia cerita macam ni panjang hadis sampai 2 muka surat setengah.